Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Uji binti Morni dalam Berita Tengah Hari Sarawak FM. Sebanyak 68 buah rumah panjang di negeri ini masih diletakkan di bawah arahan sekatan pergerakan bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 setakat semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan 18.09% atau 2,082 daripada jumlah jangkitan COVID-19 yang dilaporkan di Sarawak adalah kes yang dikesan di rumah panjang. Jumlah itu adalah daripada 32,380 individu di rumah panjang yang telah disaring ujian COVID-19 iaitu bersamaan dengan kadar 6.43% kes positif. Sementara itu, setakat semalam, jumlah keseluruhan yang telah diberikan suntikan vaksin di negeri ini adalah seramai 24,030 orang sejak program imunisasi bermula pada 26 Februari lepas. Sesi pengajaran yang lebih teratur dan efektif amat penting bagi memastikan kanak-kanak di peringkat tadika pada tahun lepas yang terjejas pembelajaran akibat pandemik COVID-19 tidak tercicir ketika memasuki tahun 1. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, para guru yang mengajar di peringkat awal sistem pendidikan perlu mengetahui tahap penguasaan 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis murid-murid yang diajar. Sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas perlu fokus kepada aktiviti yang melibatkan kanak-kanak lebih aktif dalam pembelajaran yang dapat mempercepat penguasaan ilmu dan kemahiran. Guru-guru yang akan berhadapan dengan kohort anak-anak yang terkesan oleh pandemik COVID-19 ini akan terpaksa membuat catch-up plan. Each child has different stage of development. Furthermore, they have not, in terms of preschool, they have lost out a lot during this pandemic COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak di Kuching. Di Miri, 2 lelaki dan seorang wanita ditahan polis selepas disyaki terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah pada Isnin lalu. Suspek masing-masing berumur 27 hingga 69 tahun ditahan di 2 lokasi berbeza iaitu di Jalan Bendahara dan sebuah rumah di Taman Desa Seri. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak, ACP Jasmirul Jamaluddin, tangkapan melibatkan rampasan dadah jenis ketamin seberat 469.89 gram, serbuk campuran ekstasi seberat 194.54 gram dan ganja seberat 2.05 gram yang disimpan dalam plastik. Kesemua dadah tersebut dianggarkan bernilai hampir RM50,000. Turut disita sebuah kenderaan, seutas rantai emas, 2 utas jam tangan yang dianggarkan bernilai RM44,590 selain pelbagai mata wang asing berjumlah RM5,400. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memberi jaminan bekalan ayam dan barangan keperluan asas mencukupi menjelang Ramadan bulan depan. Jelas Timbalan Menteri KPDN HEP, Datuk Rosul Wahid, pihaknya membuat tindakan segera untuk mengawal harga barangan keperluan asas itu agar bekalan mencukupi. KPDN HEP juga sentiasa memantau dan mengawal sebarang kenaikan harga barangan keperluan asas di seluruh negara. Beliau mengharapkan semua pihak, terutama pemborong, pembeli dan peniaga memberi kerjasama kepada pihaknya untuk membantu mengawal harga barangan keperluan.
Keputusan berhubung kemasukan ke tingkatan 1 dan 4 Maktab Rendah Sains MARA MRSM sesi 2021 boleh disemak secara berperingkat mulai hari ini. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Azizah Muhammad Dun berkata, bagi calon yang berjaya, mereka akan menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas atau email yang telah didaftarkan semasa permohonan. Semakan juga boleh dibuat menerusi portal rasmi MARA di www.mara.gov.my. Pemohon atau ibu bapa perlu mengesahkan penerimaan tawaran kemasukan menerusi pautan sistem MyMRSM di portal MARA dan sekiranya tidak berbuat demikian dalam tempoh 7 hari, tawaran kepada calon dianggap terbatal. Bagi permohonan rayuan, ia akan mula dibuka mulai 7 April hingga 30 Mei depan dan permohonan perlu dilaksanakan secara dalam talian. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Penny Rebot dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Uji binti Borni mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Bagaimana doktor kita nak yakinkan kepada masyarakat kita apa perlunya vaksin ini dengan jumlah yang dah sembuh beratus ribu ini? Dikatakan yang sembuh, tapi kita tak cakap yang meninggal dunia. 1,100 orang.